faham. And then bila buat latihan susah sangat nak faham, korang bolehlah try untuk contact nombor ni. Apa benda ni, sorry. Korang bolehlah contact Tans di 012-815-5042. Okay, ataupun PM je, ataupun DM je. Nanti tim kita orang akan terus reply. Okay. Oh, hai Kucai. Okay, fungsi dan persamaan kuadratik. Dia bagi contoh, panjang bagi suatu segi empat tepat ialah X tambah 1 cm dan lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Ungkapkan luas segi empat L cm square dalam sebutan X. Okay, so first thing first ialah kita kena keluarkan information. So information yang dia bagi ialah dia bagi bentuk segi empat tepat. So kita pun teruslah lukis bentuk segi empat tepat. Okay, next, dia bagi tahu panjang dia ialah X tambah 1 cm. So dekat sini X tambah 1 cm. So bila korang dapat jumpa soalan penyelesaian masalah, keluarkan information. Jangan terus jawab, keluarkan information dulu. Sebab sekarang kalau korang tengok soalan-soalan sekarang, dia bukan lagi tanya satu soalan tu melibatkan satu bab saja. Tak. Kalau korang tengok sendiri soalan PT3, contoh kita belajar sin konstan tu, sebenarnya dia relate juga dengan form 1 Pythagoras theorem. So kalau macam ni, konsep ni, nampak tak? Dia datangnya daripada algebra, ungkapan algebra. Nanti kau kena tukar pula menjadi kuadratik. So dia banyak bab dia keluarkan dalam satu soalan. So sebab tu bila jumpa soalan, kena keluarkan information dulu. Lepas tu dia bagi tahu lebarnya ialah 5 cm kurang. So keyword dekat sini ialah kurang. So kalau kurang bermaksud dia tolak daripada panjangnya. Tolak daripada panjangnya. So kalau panjang X tambah 1, tapi dia cakap lebar dia 5 cm kurang, so bermaksud X tambah 1 ni kita kena tolaklah dengan 5 cm. So bermaksud lebar dia kita akan dapat X minus 4. 1 tolak 5 kita dapat negatif 4. So bermaksud lebar dekat sini ialah X tolak 4 cm. Okay, itu information yang kita dapat. Okay, so dekat sini kita dah settle. Kita dah tahu dah bentuk dia segi empat tepat. Kita tahu panjang dia X tambah 1. Kita tahu lebar dia X tolak 4. Next, dia suruh ungkapkan luas. So dia minta dekat sini ialah luas. So nampak tak? Ini yang waktu korang belajar darjah 4. Apa formula luas? Okay, nak cari luas, formula dia ialah panjang darab lebar. Tapi dia nak luas tu dalam bentuk L. So bermaksud L sama dengan apa? Itu yang dia minta. Nanti last kali unit dia mestilah cm square. Okay, kita letak sini, kita letak bawah sekali nanti. Cm square dekat sini. Okay, dan last kali dia cakap dalam sebutan X. Kenapa dia mention dalam sebutan X? Sebab kalau korang perasan, dia tak bagi pun dalam bentuk nombor dekat sini, X. So dia nak, bila dia cakap dalam sebutan X, bermaksud dalam jawapan nanti, kalau ada X, tak apa. Itu maksud dia. Dalam jawapan nanti ada X. Itulah maksud dia. Tak payah nak tukar dengan nombor. Kalau jumpa X, X lah ada dekat dalam tu. Okay, sebab tu dia kata dalam sebutan X. Okay, sekarang mari kita try. So, bila soalan cakap ungkapkan luas. So, kita nak cari luas. Formula luas ialah panjang darab lebar. So, panjang kita tadi, kita dah tahu X tambah 1. Okay, lepas tu sekarang kita kena darab pula dengan dia punya lebar. Lebar kita tahu X tolak 4. Okay, so dekat sini X tambah 1 darab X tolak 4. Okay, boleh tak kita tinggalkan jawapan macam ni? Okay, tidak. Sebab kalau korang perasan, nanti jawapan akhir kita dalam cm square. So dekat sini kita tak selesaikan lagi. Kita kena selesaikan ni dulu. Kita kena darab dalam dulu supaya dia akan jadi dan bagi dalam bentuk persamaan kuadratik. Okay, kita kena solve dulu. So bermaksud sekarang kita kena darab dalam. Apa tu darab dalam? Okay, macam ni. X kita darab dengan X. Okay, X kita darab dengan negatif 4. Next, positif 1 kita darab dengan X. Positif 1 kita darab dengan negatif 4. Okay, kalau biasa kat sekolah ajar macam ni kan. So, kalau korang jenis student yang lemah, selalu
Bila darab negatif, darab positif tu korang blur. Okay, cuba tengok ada satu teknik ni yang kita orang create di TANS untuk korang try jawab. Okay, so first thing first, kita keluarkan dulu sebutan dia. So, dekat sini ada huruf X. Betul? Kat sini ada positif 1. Dekat sini ada X. Kat sini ada negatif 4. Okay, jom kita susun. So, first kita buat table dulu. Okay, lepas tu kita keluarkan information yang bracket pertama kita susun dekat sini. Bracket kedua kita susun ke bawah macam ni. Okay, sekarang kita nak susun X. X kita letak sini. Positif 1 kita letak sini. Okay, itu done. And then bracket ni kita nak turun dia ke bawah. So, yang ni X kita letak kat sini X. Sini negatif 4 kita letak dekat bawah negatif 4. Okay, siapa yang menonton korang tolong share, invite kawan, bagi love banyak-banyak. Okay? Jangan lupa untuk share lah video-video ni. Sebab ini memang sepatutnya tak boleh ajar ni dekat luar. Sepatutnya yang student berbayar je dapat tahu ni. Tapi special kali ni live, so kita boleh share. So pastikan korang share, invite kawan-kawan sekali, okay? So dekat sini kita nak solvekan dia. So kita nak buat darab. Kan ni operasi darab, kita letak darab. So next step ialah kita nak isi ini darab ini. Jawapan tulis sini. Ini darab ini. Jawapan dekat sini. Ini darab ini. Tulis jawapan dekat sini. Ini darab ini. Tulis jawapan kat sini. Okay, so let's try. X darab X, kita dapat X square, bukan 2X. Please guys, kalau korang lemah, ini bab form 1 tau. Form 1 ni, kalau korang masih lemah, tolong ulang kaji balik. Sebab ni sampai universiti korang akan belajar X ni. Ini ialah bab form 1, ungkapan algebra. Form 1, okay. So korang kena tahu X darab X, X square. Kalau X tambah X, X tambah X baru 2X. Tapi bila X darab X, dia akan dapat X square. Ini basic guys. So siapa parents yang menonton, cuba tanya soalan ni dekat anak. Kalau X tambah X, dia jawab apa? Kalau dia jawab X square, bermaksud form 1 lagi dia dah lemah. So kalau daripada form 1 lagi dia dah lemah, tolong cari solution. Jangan biarkan, sebab ni sampai matrix nanti dia akan guna benda ni. So, kalau anak anda lemah daripada form 1, tolong cari solution. Kalau dia jawab X darab X, 2X, itu pun problem. Okay? So, tolong cari bantuan kalau dia ada masalah ni. Tanya ni je, X tambah X berapa? X darab X tu berapa? Cuba test dia. Okay, so X darab X, dia dapat X square. Positif 1 darab X. So, kita dapat positif 1 darab X, kita dapat X. 1X lah. Okay, next. X darab negatif 4. So, kita dapat negatif 4X. Positif 1 darab negatif 4. Positif dengan negatif dapat negatif. 1 darab 4 kita dapat 4. So, jawapan akhir dekat sini kita dapat X square. Biasanya sini kita boleh gabung. So, negatif 4 tambah 1. So, negatif 4 tambah 1 kita akan dapat negatif 3X. Okay, kalau korang ada problem, so boleh guna calculator. So, memandangkan dia punya apa tu pun boleh ubah sama huruf X. Jadi kita fokus nombor saja. So, kat sini positif 1, tekan 1, tolak 4. So, 1 tolak 4. Kita dapat negatif 3. Sebab di situ negatif 3X. Ini salin balik negatif 4. Okay? So, ini jawapan kalau kita guna teknik kotak. Yang ni yang TANS selalu ajar student yang ni. Sebab student dia memang lemah. Jadi kita kena ajar step by step macam ni. Dekat sekolah dia ajar macam ni. Ini pun bagus, boleh dapat jawapan. Tapi student dia selalu buat mistake bila dia darab benda negatif. Itu problem student bila kita guna arrow-arrow macam ni. Let me explain. X darab X, kita dapat X square. Ni kita ikut arrow lah. X darab dengan X dapat X square. X darab negatif 4. Biasanya budak dia akan jawab positif 4X. Itu problem student. Sangat selalu gila jumpa benda macam ni. Sebab dia tak perasan negatif ni. Dia hanya nampak 4 je. Nanti dia akan darab X darab 4, dia dapat 4X. Sebab itulah salah. Sebab dekat sini dia tak nampak ada negatif. Itu selalu problem punya student. Benda ni problem student. Okay, so untuk mengurangkan
masalah tu, sebab itulah kami ajar yang teknik kotak macam ni. Tapi boleh je, jom kita try juga. Kita nak check dapat jawapan sama ke tidak. X darab X dapat X square. X darab negatif 4, kita dapat negatif 4X. Positif 1 darab X, kita dapat positif 1X. 1 darab negatif 4, kita dapat negatif 4. So, kita try solve. X square. Negatif 4X tambah 1X, kita dapat negatif 3X. Negatif 4 dekat sini. Negatif 4. So, let us check. Is it same or not? X square, good, same. Negatif 3X, good, it's just the same. Negatif 4, it's correct. Totally the same. Okay? So, kalau korang mahir, tak ada problem dengan benda negatif ni, boleh jawab macam ni. Kalau korang student lemah, ataupun anak korang tu yang lemah sikit, cuba try guna teknik kotak ni, darab dalam, supaya dia hilangkan mistake. Okay? Kurangkan mistake dia. Dah lah soalan susah, benda simple pun boleh salah lagi kan. So kita nak mengurangkan mistake-mistake ni supaya dia dapat markah. Inilah cara dia. So is it done? Not yet. Nampak tak kat sini dia dah bagi unit? Jangan malas, tulis cm square. So we are done for question A. Okay? So next step, diberi luas, dia bagi lagi luas, ialah 24 cm square. Dia bagi pula nilai. Hitung panjang dengan lebar. Okay, this one a bit panjang, so pastikan korang ready dengan calculator. So dia kata luas dia ialah 24. Sedangkan soalan ni dia berkait dengan soalan ni. Kita dah jumpa dah luas kita berapa. So dia kata luas dia ialah 24. So bermaksud luas ni kita ambil ni balik. X square tolak 3X tolak 4 bersamaan 24. Sebab dia dah bagi tahu luas sama dengan 24. So kita keluarkan information luas ni, transfer sini, ambil 24, tulis sini. So sekarang ultimately kita nak jawapan dekat sini kosong, sifar. Kita tak nak 24. So 24 ni kita kena pindah sebelah. Sekejap, kenapa guna pen merah? Okay, kita nak tukarkan 24 ni pindah sebelah, dia akan jadi negatif. So x square tolak 3x tolak 4 tolak 24. Barulah kat sini kita dapat sifar. Ultimately kita nak sifar. Kalau persamaan kuadratik kan formula dia ax square tambah bx tambah c equal 0. Ultimately kita nak ujung dia sifar. Sebab tu kita nak sifar. Sebab tu kita transfer 24 pergi sebelah. Dia jadi negatif. So x square tolak 3x tolak 4 tolak 24. Negatif 4, negatif 24, kita dapat negatif 28. Okay, sampai sini please guna calculator. Okay, memang kita ada banyak cara yang kita boleh guna. Tetapi kita tahu budak tak banyak masa, soalan makin susah. Dah ada calculator, kenapa tak guna? Okay, so kita tekan mode sampai kau jumpa EQN, equation, tekan 1. Okay, saya nak ulang balik. Mungkin korang rasa benda ni syllabus ni susah, dia form 4. Tak, sebenarnya persamaan kuadratik ni form 1 lagi dah kena belajar. Dia kena belajar persamaan linear. Yang ni, sama je persamaan linear ni. Sama. Okay. Daripada form 3 lagi korang dah kena belajar. In fact, dia syllabus form 2 tak silap. Yang ujung-ujung. Form 2. Form 2 lagi dah kena belajar. So, jangan fikir, oh ini form 4 tak payah belajar. Jangan kena tipu. Ini syllabus PT3 ya. So, sekejap. Balik semula. Tekan mode sampai kau jumpa equation. Tekan 1. And then, kita tak nak unknown. Ditanya unknown ni, bermaksud unknown tu ada berapa huruf. Tapi dalam soalan ni hanya ada satu huruf, X. So kita tak nak. Tekan simbol sama dekat kini ke kanan. And then degree. Degree tu dia tanya kuasa berapa yang tertinggi. So dalam soalan ni kuasa tertinggi dia ialah 2. So pilih 2. So dia tanya apakah nilai A. So dekat sini nilai A. Okay. Dekat sini nilai A. Sini nilai B. Sini nilai C. Sebab apa? Yang ni, ingat tak formula ni? Yang melekat dengan x square itu nilai A. So dekat sini nilai dia ialah 1. Yang melekat dengan x itu ialah nilai B. So kita jangan lupa ambil negatif 3. Yang tiada melekat dengan apa-apa huruf x itu ialah C. So kita key in. Dia tanya apakah nilai A, kita tulis 1. Apakah nilai B, negatif 3. Apakah nilai C, negatif 28. C, dia terus bagi kita jawapan. Okay.
Dia terus kita bagi kita jawapan. So kita pun tulis bawah sekali lah, kita tulis X sama dengan 7, koma X sama dengan, tekan simbol sama dengan, sebab dia akan ada dua nilai, negatif 4. Okay, so next step ada satu lagi dekat sini yang kita kena tulis. Okay, letak dua bracket. Okay, yang ni kita nak transfer. Kalau dia positif dekat sini dia jadi negatif. X tolak 7. Kalau dekat sini negatif, kita tulis dekat sini dia akan jadi positif. Dia terbalik. Sebab apa? Let me explain. Let's say kita ambil X tambah 4 equal 0, kan? Lepas tu kita nak cari nilai X. Positif 4, kita pindah sebelah, dia jadi negatif 4. Sebab tu kat sini jawapan dia X negatif 4. Kiranya kita dah dapat jawapan, tapi kita nak ulang satu step atas. Sebab tu jadi macam ni. Sebab tu shortcut dia ialah, bila sini negatif, kau letak sini positif. Bila sini positif, kau letak sini negatif. So, are we done? Not yet. Next, fikir logik. Okay, kita tak nak dua-dua jawapan ni. Kita nak pilih satu jawapan. Soalan tanya, hitung panjang dengan lebar. So, kita nak cari panjang kita berapa, lebar kita berapa. Menggunakan nilai X sama dengan 7 ataupun negatif 4. Guys, fikir logik. Kalau dalam sentimeter ini, dia tengah cerita pasal panjang. Kau rasa logik tak kalau panjang ni negatif? Logik ke tak logik? So kalau, sekejap korang nampak tak? Cing sikit. Okay. So kalau sini positif 7, sini negatif 4. Kau rasa logik tak kalau panjang tu negatif? Mestilah tak logik kan? Mana ada panjang boleh kita negatifkan? Panjang semua nombor positif. So, ini tak logik. So, ini yang paling logik. X sama 7. Okay. So, sekarang macam mana kita nak kira panjang dia? Kan sini dia dah bagi tahu panjang dia ialah X tambah 1. So, kita pindahlah X ni, kita ganti dengan 7. 7 tambah 1. So, panjang dia 7 tambah 1 sama dengan 8 cm. Next, dia tanya lebar. Lebar yang ni tadi kita dah jumpa. So, X kita 7 kan? 7 tolak 4. So, lebar dia 7 tolak 4. Kita dapat 3 cm. Ini jawapan yang betul. Okay. So, nampak je soalan ni simple, senang. Tapi kalau kau tak tahu teknik, itu yang problem. Okay. So jangan risau. InsyaAllah kalau rasa tak faham, korang boleh tengok balik video ni ulang-ulang. So kalau korang rasa ada masalah dalam maths ataupun parents dah tengok dah video, tapi bila parents faham, tapi bila nak ajar dekat anak, it's a bit difficult. Okay. Macam mungkin anak pun susah nak faham bila parents ajar apa semua. Don't worry, cuba contact je nombor ni, and then kita try tengok apa yang kita boleh bantu parents. Contact number TANS ialah 012-815-5042. Okay, sesiapa yang rasa macam rasa nak join masa PKP ni, masa banyak extra, so nak join our online class pun boleh. Ada online class untuk group, ada juga untuk private. Boleh je contact TANS. Okay. So itu sahaja sharing untuk hari ini. Harap bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share and bagi love banyak-banyak, komen ke, and then tag kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.